Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-173 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adanya manfaat, adanya kebaikan. Moga-moga dengan pertemuan ini ada sesuatu yang kita perolehi daripada kitab Al-Adhkar karangan Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ahlan kepada sahabat-sahabat Hardi Suhaimi, Iza Saleh, M. Nasir Harun, Arif Taib, Zeti Abdullah, Syarina Uthman, Galik Sprit, kemudian Syahril Muhammad Syarif, Muhammad Badrul Syam, Nurazia Mukhtar, Karimah binti Abu Bakar, Nur Hayati Yahya, Zahara Alias, Nurahim Syarif, Ummi Zayhadi, kemudian Safia Sapian, Sima Hussein, Nurul Hidayat, Nur Baiduri, Fatimah, Zimah Don, Ismail Sakri Cheng, Nasirun Ori, Zahini Wahid, Ana Sukaimi, Kasim Masya, Nora Maddarus, kemudian Zainun Hadi, Nur Aini Hashim, Jamaliyah Manab, Zaliha Kamaruddin, Syamsia Saleh, Hasnan Hussein, Fauzan Muhammad, Azza Halim, Hazita Yaakob, Ruzia Ma'arub, Dayang Awa, kemudian Hajrah Zai, dan juga Yaya Lia, Rahila Junid, Wan Ismail Wan, Nadiah Nawawi, Nurini Mustafa, Hayati Yusuf, Ummi Naimah, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang baik untuk sahabat-sahabat semua. Saya perasan ada yang kata putus-putus. Lalu untuk itu saya perlukan maklum balas daripada sahabat-sahabat yang lain. Adakah putus-putus disebabkan line saya ataupun tidak? Lalu mohon maklum balas berkenaan tentang line ini, sebab ada yang kata putus-putus. Lalu kalaulah jelas, mohon komen jelas dan jelas daripada mana, supaya kita boleh nampak daripada tempat yang berbeza adalah jelas. Sebelum kita mulakan, lalu mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Lalu ada yang daripada Perak jelas 1, daripada Laman Seri jelas 2, kemudian daripada Taiping 3, daripada Taiping juga Zainul Rafa, daripada Sungai Ramal Kasim Masya, Sungai Petani, kemudian Segamat Singapura, Kuala Pilah, Semenyih Singapura, Kampung Pandan Singapura, kemudian Seri Kembangan, Macang Kelantan, Senawang, kemudian Puchong, Norasiah, kemudian Seri Kembangan, Tuan Norem Syarif, Butterworth Penang, Farida Abu Bakar, Nek Azaman, terima kasih, Kamiza Muhammad Alim Shah Alam, Bukit Damansara, Serina, Kulim, dan juga Pagoh, Tumirah Damiri. Lalu kebanyakan daripada sahabat-sahabat maklumkan jelas, terima kasih. Lalu mungkin ada sedikit masalah lain di tempat sahabat-sahabat yang terjejas, sama-sama kita doakan moga Allah permudahkan, ataupun mungkin boleh dengan pada waktu itu refresh balik aplikasi Facebook, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menggunakan line wifi ataupun sebagainya. Moga Allah permudahkan, sebab kebanyakan mengatakan jelas. Terima kasih di atas maklum balas.
Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berada pada muka surat 215 pada tajuk fasal makruh dan harus bagi seorang lelaki yang mengatakan jika terlupa satu ayat daripada Al-Quran. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan bantu catat muka surat 215 fasal makruh dan harus. Apakah perkataan yang makruh diucapkan dan apakah perkataan yang harus diucapkan? Bagi siapa? Bagi seseorang lelaki jika dia terlupa sesuatu ayat. Itu masuk tajuk daripada fasal ini. Apakah maksudnya? Fasal makruh dan harus bagi seorang lelaki mengatakan. Apa maksud dia? Apakah perkataan yang makruh untuk diucapkan? Ataupun apakah perkataan yang boleh diucapkan? Bagi siapa? Jika terlupa satu ayat daripada Al-Quran. Itu tajuknya. Kalaulah tidak daripada sekali kita membaca tajuk, mungkin kita tak faham. Lalu bila kita lupa sesuatu ayat Al-Quran, ada perkataan-perkataan yang makruh diucapkan. Dan ada perkataan-perkataan yang diharuskan untuk ucapkan menggambarkan kita lupa. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, yukrahu an yaqula nasitu ayata kadza aw surata kadza bal yaqul unsituha aw uskituha. Kata Imam Nawawi, yukrah, seseorang dihukum makruh jika dia berkata aku lupa ayat ini atau surah ini. Makruh. Dekat atas makruh itu kita boleh tambah makruh di sini maksudnya makruh tanzihi, bukanlah tahrimi. Ianya adalah makruh tanzihi kata para ulama. Lalu adalah hukumnya makruh tanzihi untuk seseorang itu bila lupa dia jawab, dia kata aku lupalah ayat ni, aku lupalah surah ni, makruh. Lalu apa yang dia patut jawab? Namun seharusnya dia berkata aku telah dijadikan lupa, unsi tuha, aku telah dilupakan, uskit tuha, aku telah dihilangkan, ayat itu telah dihilangkan, uskit tuha, ayat itu telah dihilangkan daripadaku, unsi tuha, aku telah dilupakan. Maka inilah yang patut diucapkan. Tetapi kalaulah terus kata aku lupa ayat itu, aku lupa surah ini, taklah berdosa, tak berdosa. Tetapi pada waktu itu tidak digalakkan. Seolah-olah pada waktu itu kita mengambil ringan berkenaan tentang melupakan sesuatu ayat Al-Quran. Itu maksud makruh dia. Kerana daripada perkataan, bila kita kata aku lupa dan sebagainya, pada waktu itu menggambarkan pada waktu itu kita mengambil ringan. Tetapi sebaliknya digalakkan untuk mengucapkan aku telah dilupakan, ayat itu telah dihilangkan daripadaku. Maka pada waktu itu berbeza maksudnya. Dan sebab itulah bila kita baca doa ketika mana selesai Al-Quran, maka walaupun kita dah biasa baca Allahumma zakirna, ya Allah ingatkanlah daku, ma nasina, apa-apa yang kami lupa. Maka kita biasa baca begitu, Allahumma zakirna minhuma nasina, ingatkan kami apa yang kami lupa. Tetapi berdasarkan fasal yang dibawakan oleh Imam Nawawi beserta dengan riwayat yang akan dibawa kemudian oleh Imam Nawawi, maka para ulama menggalakkan untuk kita membaca Allahumma zakirna, ya Allah ingatkanlah aku, Allahumma zakirna minhuma nusina, apa yang kami telah dilupakan. Walaupun tak berdosa, nak baca nasina boleh, nak baca nusina lagi digalakkan, tak berdosa.
Ini bukan berkaitan dosa, tetapi daripada fasal yang Imam Nawawi ini menunjukkan tak digalakkan menyebut aku lupa, kami lupa, ayat itu, surah itu tak digalakkan. Tetapi sebutlah nusitu ataupun nusitu ataupun uskituha. Okey, sama ada nak sebut nusina ataupun nusina, kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, dua-dua boleh. Sin itu dengan tasydid pun boleh dan tanpa tasydid pun boleh. Dua-dua boleh, kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala. Sama ada nak baca nusina, nah tu maksudnya kami. Kalau nusi tu maksudnya aku. Lalu nak baca nusina dengan sabdu pada sin, ataupun nusina tanpa sabdu, kata Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, dua-dua boleh. Lalu di sini hukum dia apa? Hukumnya pada waktu itu adalah makruh tanzihi, bukan makruh tahrimi. Dan pada waktu itu, apa yang patut diucapkan? Unsi tuha, aku dilupakan ataupun dijadikan lupa. Uskit tuha, ayat itu dihilangkan daripada daku. Okey. Keadaan ini melupakan ayat Al-Quran, kita dah belajar dah dia punya teguran dan amaran pada riwayat yang ke-326. Pada riwayat 326 kita dah belajar dah bagaimana Nabi SAW bersabda, walam ara zamban, dan tidaklah pada waktu itu aku melihat sesuatu dosa yang lebih besar daripada seseorang yang dikurniakan Al-Quran untuk hafal dan kemudian pada waktu itu dia lupa. Maka itu antara teguran-teguran untuk orang yang tidak mengambil berat tentang bacaan Al-Quran. Namun para ulama mengingatkan, semua ini adalah pada keadaan di mana seseorang itu lupa dengan sengaja. Dia tak baca, dia tak ulang, dia tak buka Al-Quran. Adapun orang yang pada waktu itu lupa Al-Quran disebabkan contoh sakit, ataupun contohnya disebabkan aksiden, ataupun contoh pada waktu itu apa jua sebab-sebab yang bukan berada pada kawalan dia, maka pada waktu itu tidaklah tercela. Lalu celaan ataupun teguran untuk orang yang melupakan Al-Quran apabila pada waktu itu dia melupakan dengan sengaja. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan dalil berkenaan tajuk ini. Kata Imam Nawawi, rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim, kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaqulu ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza bal huwa nusiya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, muka surat 216, jangan pernah berkata aku sudah lupa. La yaqulu ahadukum, jangan pernah berkata ahadukum, salah seorang daripada kamu. Lalu terjemah ahadukum tak diterjemahkan di sini, iaitu salah seorang daripada kamu. Janganlah pernah berkata, sabda Nabi. Lalu jangan berkata apa? Nasitu ayata kadza wa kadza, bahawa aku lupa ayat itu dan ini. Jangan sebut begitu. Walaupun tak haram tetapi makruh tanzihi. Lalu nak cakap apa? Bal huwa nusina. Sabda baginda Nabi SAW, bahkan namun huwa nusia, dia telah dilupakan. Sama juga dalam riwayat ini dibawakan dengan sabdu nusia. Namun kata para ulama hadis, boleh kedua-duanya, boleh pada waktu itu nusia dengan sabdu dan juga boleh pada waktu itu tanpa sabdu. Boleh. Tetapi pada perkataan ketika mana nak menyebut bal huwa nusia, dilupakan, sama juga. Kalaulah dia lupa Al-Quran kerana tak sengaja, maka tidak ada sebarang pada waktu itu dosa. Kerana sakit, kerana aksiden dan sebagainya. Tetapi kalaulah seseorang itu dia melupakan Al-Quran dengan sengaja, kerana tak baca, kerana tak ulang, maka pada waktu itu ada ancaman dan juga teguran yang keras berdasarkan riwayat-riwayat yang kita telah baca sebelum ini.
Okey, sebab itu berkenaan tentang perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkenaan dengan perkataan nusia itu. Adakah nusia dengan sabdu sahaja boleh ataupun boleh baca tanpa sabdu? Maka kata Ibnu Allan rahimahullahu taala di sini, qala al-musannif fi syarh Muslim, kata Imam Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini dalam Sahih Muslim, perkataan nusia, maka pada waktu itu dhabatnahu bi tasydidis sin, ianya mestilah dengan sin yang dengan huruf sin yang bersabdu nusia. Lalu pandangan Imam Nawawi, perkataan nusia mestilah dibaca dengan sabdu pada sin. Lalu kalaulah begitu, bila kita baca doa Allahumma zakkirna minhuma nusina, maka kena baca dengan sabdu. Namun Ibnu Allan menukilkan pandangan daripada Qadhi Iyad, wa qala al-Qadhi, dan berkatalah Qadhi, dhabatnahu bitasydid wa takhfif, perkataan nusia yang ada pada hadis ini boleh baca dengan sabdu nusia, wa bitakhfif, dan juga boleh baca tanpa sabdu. Pandangan daripada Qadhi Iyad. Maka sebab itu kalaulah hadis pun boleh baca begitu, nusia dan juga nusia, maka dalam doa pun sama, Allahumma zakkirna minhuma nusina pun boleh, Allahumma zakkirna minhuma nusina pun boleh. Lalu sebenarnya dua-dua pandangan ada. Pandangan Imam Nawawi mesti dibaca dengan sabdu pada hadis ini. Pandangan Qadhi Iyad kata dua-dua boleh. Maka sebab itu hendaklah kita pada waktu itu berlapang dada kalaulah kita dengar ada orang baca doa padahal taklah sampai kepada tahap berdosa. Dia baca Allahumma zakkirna minhuma nusina ataupun nusina, dua-dua boleh. Kadang-kala sabdu pun boleh menjadi pergaduhan dan pertengkaran. Yang baca nusina dia kata aku belajar daripada guru aku macam ni. Yang kata tak boleh, mana boleh, dosa, salah tu, makna salah. Nusina lain maksudnya, nusina lain maksud dia. Kata Qadhi Iyad, dua-dua boleh, dinukilkan oleh Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah. Maka ketika mana mensyarahkan hadis ini nusia dan nusia, maka di sinilah datangnya perbahasan tersebut. Dalam riwayat yang lain dalam As-Sahihain, iaitu dalam Bukhari dan Muslim, ianya datang dengan perkataan yang berbeza. Maka di sini kata Imam Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dalam riwayat yang lain dalam Sahihain, di sini Ibnu Hajar ada tuliskan catatan, tapi kita baca dahulu. Maka ada dengan riwayat, ada dengan sebutan bi'sama li ahadihim an yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusia. Apakah terjemahannya? Bi'sama, sangat buruk, li ahadihim, perilaku seseorang yang berkata, sangat buruk Nabi sebut. Apakah yang dia berkata? Nasitu ayata kaita wa kaita, aku sudah lupa ayat itu dan ini. Nabi sebut bi'sama, buruk perangai dia, buruk keadaan dia. Maka bahkan hendaklah dia berkata huwa nusia, dia telah dilupakan. Sama juga nusia dalam riwayat ada, nusia pun ada dalam riwayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ini riwayat yang kedua. Seterusnya riwayat yang ke-329. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahihaihima, dalam sahih Bukhari dan juga Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, telah mendengar seseorang membaca Al-Quran. Lalu siapakah seseorang ini? Maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan orang yang sedang membaca Al-Quran ini pada waktu itu namanya adalah Abdullah bin Yazid Al-Khitmi. Abdullah bin Yazid Al-Khitmi radhiyallahu anhu. Nabi dengar dia membaca Al-Quran pada waktu malam.
Dan pada waktu itu Nabi berada dekat rumah Aisyah. Yang lelaki ini berada dekat dalam Masjid Nabawi, sahabat ini. Maka dia membaca satu ayat yang pada waktu itu Nabi SAW dengar. Lalu siapakah lelaki ini? Nama sahabat ini, pandangan pertama adalah Abdullah bin Yazid Al-Khitmi radhiyallahu taala anhu. Pandangan yang kedua, tetapi pandangan ini tidak berapa kuat. Maka pandangan yang kedua adalah nama sahabat ini Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Lalu berkenaan tentang seseorang, siapakah seseorang? Kita boleh tulis di situ pandangan yang paling kuat Abdullah bin Yazid Al-Khitmi radhiyallahu taala anhu berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Kemudian pandangan yang kedua adalah Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Lalu ada dua sahabat, maka di sini adalah kedua-dua pandangan. Maka lelaki sahabat ini membaca Al-Quran di Masjid Nabawi pada waktu malam. Sebentar kita lihat riwayat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu apakah riwayat dia? Maka di sini Imam Ibn Hajar rahimahullah menerangkan bahawa lelaki ini anna rajulan qama yaqra'u fil lail, pada waktu itu pada solat malam. Farafa'a sautah, maka pada waktu itu dia baca dengan suara yang kuat. Falamma asbah, ketika mana telah datangnya waktu subuh, waktu pagi, barulah Nabi SAW sebutkan riwayat berikut. Lalu daripada riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, maksudnya pada waktu itu Nabi dekat rumah Aisyah, lelaki sahabat ini berada kat Masjid Nabawi, dia sedang solat malam, dia baca sesuatu bacaan dengan suara yang kuat dan Nabi dengar. Bila waktu subuh, baginda Nabi SAW jumpa dia dan Nabi bersabda, rahimahullah, semoga Allah memberinya rahmat. Laqad adzkarani ayatan kuntu asqattuha. Sesungguhnya dia telah mengingatkan aku. Bukan asqattuha di sini, kena betulkan baris. Bukan asqattuha, tetapi dalam kitab yang asal uskittuha. Lalu hamzah tu baris depan, qaf bukan baris atas tetapi baris bawah, uskittuha. Maka Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati sahabat yang membaca Al-Quran dengan suara yang kuat malam tadi. Kenapa? Laqad adzkarani, sesungguhnya dia telah mengingatkan padaku ayatan, satu ayat, kuntu uskituha, yang telah dihilangkan daripadaku. Terjemah pun kena betulkan. Terjemah kena letak terjemahan fi'il majhul. Padaku ayat yang telah dihilangkan. Perkataan telah tambah dan perkataan di pun tambah, yang telah dihilangkan daripadaku, dengan fi'il majhul bukan ma'ruf. Lalu sabda Nabi SAW, laqad azkarani, sesungguhnya bacaan dia itu telah mengingatkan aku kepada satu ayat yang mana kuntu uskituha, yang mana aku telah dihilangkan aku telah dihilangkan daripadanya. Ayat itu Nabi SAW lupa, bila Nabi dengar maka Nabi SAW ingat. Dekat sini ada perbahasan oleh para ulama bahawa apakah maksud Nabi SAW dilupakan. Adakah boleh untuk para Nabi pada waktu itu melupakan sesuatu? Dan kalaulah boleh, apakah tahap lupa yang pada waktu itu tidak dikira cacat ataupun tidak dikira sebagai aib di sisi para Nabi Anbiya alaihimussalatu wassalam? Ini adalah perbahasan yang sahabat-sahabat boleh baca dalam syarahan riwayat-riwayat seperti ini. Namun kita tak nak pergi kupas mendalam pada tajuk-tajuk seperti itu. Lalu ada perbahasan. Lalu ada yang kata para Nabi tak boleh lupa. Ada yang kata boleh, sebab riwayat ini Nabi sebut jelas, qad kuntu uskituha, aku lupa ayat tersebut, aku telah dilupakan ayat tersebut. Namun yang mengatakan Nabi SAW boleh lupa, maka ada detail dia. Bukanlah Nabi SAW itu boleh lupa seperti mana kebanyakan manusia umum lupa, tetapi adalah bahagian-bahagian tertentu yang mana Nabi SAW lupa. Ada tajuk perbahasan yang dijelaskan oleh Ibnu Allan juga.
Okey, dalam sebahagian riwayat, wa fi riwayah fi sahih kuntu unsituha. Dalam riwayat yang lain, yang pernah aku dilupakan. Maksudnya ada dua perkataan. Sebahagian perkataan dengan perkataan uskituha, dihilangkan ayat itu daripadaku. Perkataan yang kedua adalah unsituha, aku dilupakan tentang ayat itu. Maka kedua-dua perkataan boleh digunakan dalam bahasa Arab. Cumanya mengatakan aku lupa, makruh. Dilupakan ataupun dihilangkan ayat, maka itu adalah boleh dan harus. Ini adab kita dengan Al-Quran. Kata para ulama, kenapa sampai ke tahap ini nak dibincangkan? Nak menunjukkan bahawa sebenarnya Al-Quran itu adalah nikmat. Dan hilangnya hafalan Al-Quran itu adalah satu musibah sebenarnya, yang seseorang itu tak patut menganggap ringan, dan seseorang itu tak patut cara dia bercakap seolah-olah dia lupa sebagaimana lupanya sesuatu daripada urusan dunia. Maka dalam dia beradab dengan Al-Quran, dalam dia beradab dengan anugerah kurniaan Allah, Allah beri dia hafalan Al-Quran, sama ada ayat ataupun surah ataupun juz ataupun keseluruhan Al-Quran, dalam keadaan ketika mana dia tidak lagi ingat ayat itu, maka dalam keadaan itu hendaklah dia beradab, kerana itu adalah nikmat yang pada waktu itu dia tidak jaga sebaik mungkin. Maka pada waktu itu dia tak patut cakap aku lupa dan sebagainya, tetapi dengan penuh beradab dia cakap aku dilupakan dan ayat itu telah dihilangkan daripadaku. Lalu sampai ke tahap ini adanya perbahasan oleh para ulama berdasarkan sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, fasal yang seterusnya kata Imam Nawawi, adab membaca Al-Quran terlalu banyak. Siapa yang ingin maklumat lanjut, perlulah mencarinya. Walaupun kita rasa kita dah belajar banyak, mungkin ada benda yang kali pertama perbahasannya kita dengar, tapi sebenarnya kata Imam Nawawi, dalam bab adab dengan Al-Quran sahaja, sebenarnya banyak lagi benda yang lain. Janganlah bila kita dah baca kitab Al-Azkar, kita rasa dah banyak kita belajar, dah banyak kita tahu. Sebenarnya banyak lagi yang kita tidak tahu. Banyak lagi yang perlu kita belajar. Namun, tak disebutkan dalam kitab Al-Azkar. Kita kena baca kitab-kitab yang secara khusus menceritakan tentang adab-adab Al-Quran. Seperti At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, salah satu karangan Imam Nawawi yang lain, dan juga kitab-kitab yang lain. Maka daripada sini kita nampak, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fasal adab membaca Al-Quran terlalu banyak. Tak habis lagi. Tetapi kita semua sempat kita kongsikan. Nak tahu, kena belajar lagi. Kena cek buku dan kitab yang lain yang secara khusus pada waktu itu menceritakan tentang adab-adab dengan Al-Quran. Siapa yang ingin maklumat lanjut, perlulah untuk mengulang kaji sendiri. Dia perlu pada waktu itu mengulang kaji sendiri. Kata Imam Nawawi, perlu diketahui bahawa kajian mengenai adab-adab membaca Al-Quran dan juga adab-adab untuk pembaca Al-Quran sebenarnya memerlukan berjilid-jilid buku. Berjilid-jilid sebenarnya. Satu jilid pun tak cukup. Terlalu banyak adab-adab dengan Al-Quran yang dibicara dan dibahaskan oleh para ulama. Yang dibicara dan dibahaskan oleh para ulama. Terlalu banyak. Maka pada waktu itu memerlukan berjilid-jilid sebenarnya. Maka kata Imam Nawawi, namun di sini kami hanya ingin menunjukkan. Namun di sini kami hanya ingin, panggillah Alia. Panggil Alia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afwan. Okey. Panggil Alia Sabrina sekejap. Kata Imam Nawawi, namun di sini kami hanya ingin menunjukkan sedikit perkara penting dengan kajian yang ringkas. Kita bahas secara ringkas sahaja di sini, tidaklah terlalu detail. Kata Imam Nawawi, di awal kitab ini sudah dijelaskan serba. Okey. Minta maaf, Allahumma salli. Di awal kitab ini kata Imam Nawawi sudah dijelaskan serba sedikit mengenai adab-adab orang yang berzikir dan membaca Al-Quran. Lalu ada adab membaca Al-Quran yang dibahaskan di mana? Dibahaskan di awal kitab.
contohnya pada waktu itu zikir dan juga Al-Quran, maka ada adab-adabnya yang mana kalaulah kita cek pada mukaddimah kita akan jumpa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah kita cek di awal kitab, Imam Nawawi ada sebut serba sedikit. Sebentar kita cek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya pada muka surat 62, fasal menerangkan tentang hukum berzikir, tilawah Al-Quran dalam hati dan lidah bagi orang yang berada dalam hadas kecil. Maka itu contoh, ada bab yang mana tak diulang balik sebab dah diterangkan pada muka surat 62 dan juga 63. Maka nanti sahabat-sahabat boleh rujuk. Tapi sebenarnya banyak lagi perbahasan-perbahasan yang lain yang sebenarnya lebih daripada sekadar apa yang kita baca. Sehingga Imam Nawawi kata perlukan berjilid kalaulah kita nak baca hanya tentang adab. Dan adab itu untuk siapa? Ketika membaca, sebelum membaca, selepas membaca, bahkan untuk orang yang sedang baca. Pada waktu itu ada adab-adabnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kata Imam Nawawi di awal kitab, contohnya pada muka surat 62. Lalu sahabat boleh catat di situ. Nanti lupa lagi. Tulis dekat di atas perkataan di awal kitab, muka surat 62. Kat situ ada satu adab berkenaan tentang membaca Al-Quran yang Imam Nawawi dah bahaskan, dah bincangkan. Kata Imam Nawawi, ada adab ini juga turut dijelaskan di dalam bab bacaan zikir dalam solat. Dalam bab bacaan zikir dalam solat ada juga disebutkan serba sedikit tentang adab-adab membaca Al-Quran. Nanti sahabat-sahabat boleh rujuk semula. Kadang-kala bila kita ke depan, kita kena ulang kaji juga yang belakang supaya kita tak lupa. Kita dah sampai 216, jangan pula kita lupa apa yang kita telah belajar di belakang. Kata Imam Nawawi, ada juga adab yang kami telah sentuh dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran untuk sesiapa yang ingin mengkajinya dengan lebih mendalam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita kerana Dia yang selalu mencukupi keperluan kita dan Dialah sebaik-baik penolong. Maka sebab itu dengan Al-Quran kena beradab. Dengan Al-Quran pada waktu itu kena beradab. Daripada sudut memegangnya, mestilah dalam keadaan berwuduk, mestilah meletakkannya di tempat yang sesuai, jangan dilunjurkan kaki padanya, hormat padanya. Lalu sebenarnya terlalu banyak adab ketika mana membaca Al-Quran. Lalu sebab itu bukan sekadar dibaca, bukan sekadar dihayati. Dengan Al-Quran itu ada adab yang perlu jaga. Sebab ia adalah kalamullah. Dan apabila ianya adalah kalamullah, maka perlu untuk diambil berat. Bagaimana manusia dia boleh hormat akan sesuatu yang milik manusia lain hanya kerana manusia lain itu adalah orang-orang yang mana dia pandang tinggi. Maka bagaimana pula dengan pencipta kepada semua makhluk? Lagi-lagilah dia sepatutnya kena ada penghormatan dan kena muliakan kerana Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Imam Nawawi, fasal galakan untuk sentiasa membaca Al-Quran. Yang ini kita sambung esok insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat yang rasa ada manfaat dan belum share, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Kepada sahabat-sahabat yang mana berkelapangan, kita jemput untuk join di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Hampir setiap malam kita ada buat perkongsian sahabat Nabi SAW dalam santai sirah dan sekarang ni kita sedang menceritakan tentang sahabat Nabi Umair bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Tak ada di Facebook, hanya di Telegram melalui voice chat setiap malam jam 9 malam. Mungkin sahabat-sahabat yang dah biasa join boleh bantu share, catat di ruang komen Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Dan yang mana sahabat-sahabat ada TikTok, maka jemput untuk like ataupun follow TikTok Umar Aziz
yang mana sebenarnya itu adalah salah satu cara yang mana saya nak galakkan anak-anak saya untuk berdakwah. Lalu sebab dalam TikTok tu saya pun ada buat perkongsian juga, tapi ada juga macam anak-anak saya supaya mereka pada waktu itu ingat apa yang mereka belajar dengan mereka kongsikan. Sebab dalam TikTok kadang-kala tak perlu pada waktu tu bercakap, tetapi sekadar ingat poin-poin tersebut. Maka kalaulah ada sahabat-sahabat yang ada TikTok, maka boleh join ataupun boleh like dan follow Umar Aziz. Dan di situ kita ada buat perkongsian juga hampir setiap malam. Hampir setiap malam ada video baru yang di-sharekan. Moga-moga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa jam 9 malam nanti di Telegram channel Kuliah Umar Aziz insya-Allah. Terima kasih semua. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen insya-Allah.